Yang saya kasihi Tuan Imam ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama lagi dalam kuliah sirah kita. Malam ni tuan-tuan, sebelum kita mula ni, saya nak peringat diri saya dan juga semua para hadirin bahawa kita telah pun berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Bermakna tuan-tuan, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, yang mana yang menanti kita ni lagi besar daripada bulan haram. Bulan haram tu besar dah, tapi dalam bulan haram tu ada 10 hari di permulaan bulan Zulhijjah. Hari, kalau tak berubah kalender kita, hari Jumaat ni tuan-tuan. Ini hari ni dah hari Sabtu, Ahad, nanti hari Jumaat nanti 1 Zulhijjah. Apa ada pada 1 Zulhijjah ni tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Allah Subhanahu wa taala kalau dia sumpah dengan apa-apa, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, makna benda tu benar besar. Macam Allah bersumpah dengan masa, wal 'asr, makna masa ni besar dalam hidup kita. Bila Allah sumpah dengan waktu fajar, demi waktu fajar mesti besar dalam hidup satu orang Islam. Besar tak besar tuan-tuan, orang hak mai salat subuh berjamaah, mau tak mau dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kalaulah manusia tahu apa yang ada dalam salat subuh ni tuan-tuan, dia pakai mai merangkak, mengesot pun dia pakai mai. Sebab tu besar. Sebab tu Allah bersumpah wal fajr. Kemudian Allah sambung sumpahnya walayalin 'ashr, dengan 10 malam. 10 malam ni tuan-tuan, para ulama kita berbeza pendapat, tetapi yang rajihnya, yang kuatnya ialah 10 hari dalam bulan Zulhijjah bermula 1 sampai 10. Apa benar yang ada dalam 10 ni sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 100 kali tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tak ada hari dalam setahun ni tuan, tidak ada hari yang mana amal salih yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut lebih Allah sukai melebihi 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Tak ada. Carilah hari mana pun, 10 ni tidak ada hari yang boleh menandinginya. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tanya Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, adakah kalau orang yang pergi berjihad di jalan Allah, keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, depa ni pahala besar, adakah amal-amal yang dilakukan oleh seseorang pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah tersebut lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal daripada orang yang berjihad di jalan Allah? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, ya, jihad di jalan Allah pun tak boleh lawan amal yang dilakukan pada 10 hari di bulan Zulhijjah. Dengan arti tuan-tuan, katakanlah kita berpuasa hari tersebut, 10 hari ni antara amalan yang tuan-tuan kita pakat-pakat buat insya-Allah tahun ni, kita puasa. Bukan 9 saja, 9 tu tahulah hari Arafah, hari lain semua kita bagi banyak amalan kita. Nilai kita melakukan ibadat puasa tu lebih tinggi daripada
orang yang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, kita plan merancang daripada hari ini aku nak baca Quran sebanyak-banyaknya dalam tempoh 10 hari ini. Nilai Quran yang kita baca pada hari-hari tersebut lebih besar, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa sajalah. Nak sedekah, nak wakaf, nak infak. Tuan-tuan nak berzikrullah, nak bersalawat kepada Nabi, yang pentingnya 10 ni besar. Illa rajulun, cuma ada juga hal lebih daripada 10 ni. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Kecuali satu orang yang keluar di jalan Allah ni, dia korbankan segala harta yang dia bawa, hatta nyawa dia pun dia terkorban dalam jihad tersebut, dia dapat pahala mati syahid. Dia tak bawa balik apa dah. Hak ni lebih dia lah, sebab dia dapat ganjaran syahid. Kita baca Quran tak dapat syahid, kita puasa tak dapat syahid, tapi apa-apa amalan lain yang dilakukan oleh anak Adam pada 10 hari ini tuan-tuan, pahala dia sangatlah besar. Jadi kita tak mau terlepas. Dan hadis ni tuan-tuan adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, riwayat Tirmizi. Jadi besar sangat ganjaran ni, yang kadang-kadang kita dah umur 50 dah tuan-tuan, kita tak pernah ambil tahu tentang hari-hari besar ni. Orang menega ni tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni menega lah. Allah bagi modal. Allah bagi modal apa? Boleh hidup. Nyawa Allah bagi tu adalah modal besar kita. Allah bagi apa lagi? Kesihatan. Kalau tak sihat pun tak boleh buat apa juga. Hidup, sihat, ada ilmu pula. Yang ni kita tahu nak buat apa. Mengaji macam-macam ilmu dah. Buatlah ni masa nak buat. Amalan yang disebut oleh Nabi SAW tersebut. Jadi kita kalau kita nak buat amal macam orang menega tuan-tuan, dia nak cari pergi menega ni tempat hak paling banyak untung. Menega depan rumah dia, tak ada siapa pun nak beli, menega buat apa kan? Kita kena pergi cari tempat hak untung banyak. Masa orang memang nak membeli, masa tu baru menega untung. Maka macam itulah juga kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kita berniaga. Kita sedang nak cari tempat-tempat, masa-masa yang mana pahala kita berganda-ganda, pahalanya Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita. Saya jumpa ada seorang sahabat saya, anak dia berniaga dekat dengan Aman Jaya tu bulan puasa baru ni. Saya pergi tanya lah, bus tu kecil ya, taklah besar mana pun. Tanya berapa sewa? Dia kata 5,000. 5,000 tu kita dengar mahal dah. Seminggu 5,000 tuan-tuan. Dia kata tu dia. Maknanya sebulan macam mana tuan? Bulan puasa 20,000 bayar. Kata berani loh. Pasal untung lebih pada tu. Kita pun tanya sikit dia, untung banyak mana berani? Dia kata boleh lah. Dah banyak mana? Boleh 60. Bukan 60 ringgit, 60k. 60k tu setelah ditolak bayar sewa, tolak bayar pekerja, tolak modal, 60k untung. Depa sanggup bayar pasal apa? Pasal untung besar. Ni tuan-tuan tak mau kan ni? 10 hari yang awal dalam bulan Zulhijjah, yang hari Jumaat ni insya-Allah. Tidak pun awal sehari. Kalau berubah kalender ke Khamis. Sebabnya dalam tu tuan-tuan terkandung pelbagai perkara yang besar-besar. Amalan ibadah haji, hari Arafah ada datang tu, korban ada datang tu tuan-tuan. Semua hal besar-besar terkumpul di situ. Sebab tu Allah muliakan tempat tersebut sebagai tempat untuk kita buat amal soleh sebanyak-banyaknya. Balik abang kepada anak bini kita, bagi tahu orang rumah kita supaya mereka tahu ni masa untuk kita nak berebut melakukan amal ibadah ikut ruang dan peluang yang ada pada kita masing-masing, insya-Allah. Okeylah tuan-tuan boleh baca, dengar banyak, tuan-tuan carilah kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita, dengar dengan tujuan supaya kita dapat rasa aku nak buat sesuatu dalam tempoh 10 hari dalam bulan Zulhijjah nanti tuan-tuan. Hari ini insya-Allah malam ni kita akan sambung pengusiran Bani Qainuqa. Betul tak tuan-tuan? Ya lah.
habis nak murid tak ingat ni tuan-tuan. Lepas itu kita dah baca dah. Malam ni kita nak masuk pengusiran Bani Qainuqa' di Madinah ni tuan-tuan. Orang-orang Yahudi ni ada tiga kabilah. Yang pertamanya ialah kabilah Bani Qainuqa' yang paling dekat sekali penempatan mereka dengan Madinah, dengan Madinah Al-Munawwarah. Muka surat 149. Yang kedua, Yahudi yang ada di Madinah ni Bani An-Nadir. Saya sebut ni ikut susunan hak kena keluar, dihalau keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Bani An-Nadir. Bani An-Nadir ni yang paling mulia lah di kalangan Yahudi yang ada di Madinah, sebab keturunan mereka tuan-tuan bersambung dengan Nabi Harun dan juga Nabi Musa alaihi salam. Safiyah Ummul Mukminin daripada Bani An-Nadir. Mereka pun samalah kena halau juga tahun yang keempat Hijrah. Dan yang ketiganya ialah Bani Quraidah, yang jauh sikit, pun menerima nasib yang sama, tapi lebih parah lagi, Nabi bunuh habis orang buat Bani Quraidah ni. Nanti kita akan baca kisah-kisah semua ni insya-Allah. Bani Qainuqa' adalah kabilah pertama di kalangan orang-orang Yahudi yang mula menunjukkan kebencian terhadap umat Islam, disusuli dengan tindakan yang mereka lakukan. Jadi peristiwa pengusiran, Arab kata ijla Bani Qainuqa'. Pengusiran Bani Qainuqa' ni berlaku pada hari Sabtu, pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Jadi perang Badar kita belajar baru ni, perang Badar berlaku bulan Ramadan, 17 Ramadan. Habis Ramadan masuk Syawal tuan-tuan, mereka pula mula tunjuk taring mereka tuan-tuan. Setelah umat Islam berjaya menewaskan tentera Quraisy, Bani Qainuqa' menampakkan kedengkian dan kebencian mereka terhadap umat Islam. Nabi SAW mengumpulkan mereka dan menyeru mereka kepada Islam, serta mengajak mereka mengambil i'tibar daripada perang Badar. Nabi SAW adalah seorang pemimpin yang senantiasa memerhatikan golongan-golongan Yahudi ini yang barangkali boleh jadi musuh kepada umat Islam. Dia tengok dia buat apa. Jadi bila tengok tindak tanduk mereka, walaupun kita menang dah dengan Quraisy, tapi mereka duk tunjuk macam ada sesuatu yang tidak baik, tak berapa nak senang dengan kemenangan umat Islam. Nabi SAW keluarkan satu arahan, Nabi nak jumpa dengan Bani Qainuqa'. Panggil semua mereka mai. Nabi katakan mereka, antara ucapan Nabi SAW, Nabi kata, ya ma'asyara Yahud, wahai sekalian orang Yahudi, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraisyan. Masuklah Islam, aku jemput kamu elok-elok, mailah kamu memeluk agama Islam ni, sebelum apa yang menimpa Quraisy satu hari nanti akan kena kat kamu pula, kalau kamu duk tunjuk sikap lagu ni juga. Ini teguran, peringatan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Qalu, mereka jawabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, la yaghurrannaka min nafsik, jangan engkau tertipu dengan diri engkau, wahai Muhammad. Jangan duk perasan lah, kalau orang Melayu dia jangan duk perasan lah, jangan duk belagak, jangan duk perasan. Annaka qatalta nafaran min Quraisy kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Engkau berperang dengan sekumpulan orang Quraisy yang terdiri daripada orang-orang yang tidak tahu seni peperangan. Macam kita, kalau kita kata apa tuan-tuan, orang Melayu kita kalau main ubat kata aku tu, bolehlah lawan dengan mereka tu budak-budak hingusan, budak-budak tarti, bolehlah lawan dengan mereka, menang lah. Dia boleh kata aku tu kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam, innaka law qataltana la'arafta anna nahnu an-nas wa annaka lam talqa mithlana. Kalau perang dengan kami, baru hang tahu langit tinggi rendah. Kalau orang kita terjemah betul lah kan. Kalau perang dengan kami, hang baru tahu siapa orang yang hangpa hadapi. Dan engkau tidak akan temui siapa pun yang sekuat, yang sehandal kami. Sombong Bani Nadir bila diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan mereka ni lah dulu tuan-tuan, di awal dulu kita cerita dah kan, bila Abdullah bin Salam daripada kabilah mereka lah. Abdullah bin Salam kan orang yang mula-mula memeluk Islam sebaik sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, sebab dia Quba pada masa tersebut. Abdullah bin Salam dah yakinkan dia memang dia Nabi, mai masuk Islam, dia sendiri pergi masuk Islam, tapi dia tak percaya kat dia. Mula-mula dia mengaku, dia kata ya. Bila Nabi tanya dia, hampa kenal ada Abdullah bin Salam? Oh, Sayyiduna, dia kata ni orang besar kami, alimuna, orang yang paling alim di kalangan kami. Lepas tu bila dia tahu dia masuk Islam, dia kata dia ni tak betul, jahilun, dia kalau di kalangan kami yang paling bodoh kali dia. Sebelum baru tak sah, berubah tu kata Yahudi ni. Puak-puak ni lah. Kali ni pula tengok kemenangan umat Islam, Nabi peringatkan dia masuk Islam. Hampa dah tahu dah kebenaran ajaran Islam, tak mau juga. Kau ajak pula tu dengan Nabi SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ni dalam Al-Quranul Karim, iaitu dalam surah Ali Imran ayat 12 dengan ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata, fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dhalika la'ibratan liulil absar. Sadaqallahul azim. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir itu, kamu akan dikalahkan di dunia ini dan akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat yang disediakan. Cerita tadilah yang Nabi SAW peringat mereka, berlaku dialog mereka dengan Nabi SAW. Allah peringatkan mereka dengan neraka Jahannam kalau mereka terus kufur kepada Nabi SAW. Sesungguhnya telah ada satu tanda, yakni bukti bagi kamu pada peristiwa dua pasukan yang telah bertemu di medan perang. Satu pasukan orang Islam berperang pada jalan Allah kerana mempertahankan agama Allah, dan satu lagi daripada golongan kafir musyrik. Mereka yang kafir itu melihat orang Islam dengan pandangan mata biasa, dua kali ramainya berbanding dengan mereka sendiri, dan Allah sentiasa menguatkan sesiapa yang dikehendakinya dengan memberikan pertolongannya. Sesungguhnya pada peristiwa itu terdapat satu pengajaran yang memberi keinsafan bagi orang yang berfikiran. Jadi kalau dia nak fikirlah kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat Islam, dengan jumlah orang Islam masa tu 300 lebih ya. Orang kafir sampai 1000 lebih. Asalnya 1000 lebih, akhirnya tinggal 1000. Bila Bani Zurah balik tak mau ikut serta peperangan yang dipimpin oleh Abu Jahal. 300 lawan 1000, hampa boleh tengok Allah Taala tolong, Allah bagi kemenangan kepada umat Islam. Takkan tak boleh fikir kot. Tapi orang Yahudi tuan-tuan, dah tetap sombong macam yang mereka ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni terulang tuan-tuan ni kan, jawapan ni terulang, sepatutnya saya letak hak tadi tak sebut hak ni dulu. Mereka tetap berdegil, bahkan selepas itu mula menunjukkan tanda-tanda bahawa mereka tidak menghormati perjanjian yang telah ditandatangani dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi peringat dia, awal tu Nabi peringat di awal bulan
Bulan Syawal Nabi panggil, Nabi peringat dia dulu, tak berlaku apa-apa lagi. Tapi lepas Nabi SAW balik, kuih samsin belah dia, tuan-tuan. Tunjuk, kurang ajar dengan umat Islam, buat tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan menurut perjanjian yang telah ditandatangani dengan Nabi SAW. Antara buktinya, antara tindakan yang dilakukan, yang disebut dalam kitab-kitab sirah, panjang lebar daripada cerita, tuan-tuan, iaitu yang pertama, tindakan mereka. Mereka tahu orang Islam ni, tuan-tuan, yang boleh jadi kuat ni pasal apa? Pasal bersatu padu. Dulu sebelum kedatangan umat Islam, sebelum kedatangan Nabi SAW ke Madinah, mereka menguasai Madinah walaupun jumlah mereka tak ramai mana. Yang ramai Aus, yang ramai Khazraj, tapi yang menguasai Madinah ialah Yahudi inilah, Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Sebab apa, tuan-tuan? Aus dengan Khazraj ni walaupun mereka ramai, tapi mereka berkelahi. Aus dengan Khazraj adik-beradik. Aus tu nama dengan Khazrajnya dua orang adik-beradik. Mai ke Madinah ni, tuan-tuan, sebelum tu nama Yathrib. Sebelum kedatangan umat, sebelum kedatangan Muhajirin, puluhan tahun sebelum tu, tuan-tuan, berpindah daripada Yaman mai duduk di Yathrib. Dua beradik, mak daripada nama Qailah, mai duduk itu dua beradik. Jadi keturunan yang lahir daripada Khazraj, orang sebut ni Khazraji, orang-orang Khazraj. Aus, orang Ausi. Dua kabilah. Asal dia beradik lah, dia beradik. Pak menakan, belah ni pak menakan, belah ni pun pak menakan. Sama-sama adik beradik, tapi berkelahi, bergaduh. Perang ni, tuan-tuan, tak habis-habis. Siapa duduk belaga? Inilah Aus dengan Khazraj. Apa nama Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Berpakat macam mana nak belaga. Ada pemikir macam mana nak bagi belaga, nak bagi berkelahi. Kok mana pun jangan bagi bersatu. Kalau mereka bersatu, habis kita. Berbuat macam-macam. Mereka sekutu pula. Bani Qainuqa ada sekutu dia, iaitu orang Khazraj. Bani An-Nadir sekutu dia juga Bani Nadir. Aus baik dengan orang-orang daripada kabilah Bani Quraidah. Jadi Yahudi ni dia buat baik dengan ni, buat baik dengan ni, tapi dia pakat sama-sama dia pelaga, bagi berkelahi, bagi perang sama-sama dia. Sehinggalah akhirnya tercetus perang Bu'ath 5 tahun sebelum Nabi SAW tiba di Madinah Al-Munawwarah. Perang kali ini, tuan-tuan, habis semua pemimpin-pemimpin besar mati ni. Sampai yang tinggal ni semua hak yang budak-budak, hak umur 20, umur 25, hak tua-tua habis mati. Tuan-tuan bayang kalau pemimpin-pemimpin parti-parti hak ada di Malaysia, hak berkelahi ni, tuan-tuan, kan, hak besar-besar semua mati habis. Dia tu peluang nak jadi baik balik. Tapi lagi ada hak besar-besar, tuan-tuan, Allah tu duk buah api, pang berkelahi tu. Akhirnya bila Aus dengan Khazraj ni ketandusan kepimpinan, siapa pun tak ada nak pimpin mereka. Masa itulah mereka dipertemukan oleh Allah dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun dalam keadaan tak ada siapa dah. Masa tu tinggal seorang, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal dia seorang. Hak lain mati habis. Pada masa itulah Nabi mai ni. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha kata, perang Bu'ath tersebut yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati habis pemimpin besar, sama ada Khazraj ataupun Aus, merupakan tawti'atan, sebagai muqaddimah. Allah sediakan sebagai tapak untuk memudahkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Perang tu nampak buruk, nampak tak baik, tapi rupanya kesudahan dia baik untuk orang Aus dengan orang Khazraj. Mereka pun dah tak ada siapa. Nabi mai, mereka terima Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa tahu cara nak bagi kita boleh mengambil semula tampuk pemerintahan di Madinah Al-Munawwarah, untuk kita menguasai semula Madinah Al-Munawwarah ni. Cara dia kena bagi depa belaga balik lah, bagi depa berkelahi balik lah. Belaga, baca syair-syair, sebut balik cerita hak lama-lama dulu, dia panas balik. Kita pun bukan boleh kalau kita macam tu lah. Kalau ada sebut balik hak lama-lama, dia main terbakar balik. Teringat lu tak bayar menyewa, berkelahi dengan pak menekan kan, masa tak sebut lupa.
sebut-sebut balik dulu dia gadai tanah Pak hang dulu. Sebut-sebut mula nak meluat balik. Dia benci balik, dia teringat balik. Nuri tak panggil. Kelai pula dah. Sebab tu tak selalu sebut lama-lama, lupakan, jangan duk ingat dah. Ni Yahudi guna strategi ni. Nabi duk perhati tindakan puak-puak Yahudi ni, tuan-tuan. Yang kedua, peristiwa paling besar lah yang dicatatkan oleh ahli-ahli sirah kita ialah satu peristiwa mereka ganggu seorang wanita Islam yang datang berniaga di pasar mereka. Mak Islam, walaupun Yahudi tu musuh, tapi pi juga, pi beli, pi berjual pun ada di pasar milik orang-orang Bani Quraidah. Pi jual beli di sana. Sebab hubungan baik, bukan dah berkelahi apa kan. Tambah-tambah dulu ni sekutu rapat, duk biasa duk buat baik dah. Jadi wanita-wanita pun nak pergi beli barang, nak beli mai, nak beli apa, pergi tempat Yahudi lah. Peristiwa gangguan terhadap wanita Islam yang mengakibatkan seorang sahabat terbunuh menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung perkampungan Bani Qainuqa selama 15 malam. Jadi satu orang wanita pergi beli barang, pergi dia duduk nak beli, masa duduk kelas barang tersebut, seorang Yahudi dia pergi ikat salah satu kain yang dipakai oleh wanita ni. Dia tahu dah kalau perempuan tu mangkit sekejap lagi nampak aurat dia. Jadi bila benda ni berlaku, tuan-tuan, menyebabkan ada sahabat yang melihat peristiwa tersebut, dia marah, kemudian berlaku pergelutan sampai dia pergi bunuh satu orang Yahudi yang ada datang tu. Bergaduh marah kerana menjatuhkan maruah satu orang wanita Islam di pasar Yahudi. Kemudian mereka ramai-ramai, tuan-tuan, mai bunuh sahabat tadi. Jadi peristiwa inilah yang menjadi punca sehingga akhirnya Nabi SAW mai kepung mereka, dan akhirnya, tuan-tuan, mereka bersetuju untuk keluar dari Madinah terus. Itu yang jadi peristiwa ijla' pengusiran Bani Qainuqa ni. Jadi dalam keadaan tersebut, tuan-tuan, mana dia? Kita baca sikit lagi. Abdullah bin Ubay ni kan. Akhirnya Bani Qainuqa mengalah. Depa pun bila dikepung, depa pun tak mau mengaku salah. Dalam perbincangan dengan Nabi SAW, umat Islam mengikat tangan-tangan, dia tak sampai ikut. Dia lah, no? Umat Islam mengikat tangan-tangan mereka. Abdullah bin Ubay cuba membantu melepaskan Bani Qainuqa. Beliau bertindak agak kasar terhadap Rasulullah SAW demi menyelamatkan sekutunya. Abdullah bin Ubay ni, dia masuk Islam dah pada masa ni. Dia dah pun memeluk agama Islam, walaupun secara pura-pura masuk Islam. Jadi bila dia pura-pura masuk Islam, dia buat-buat macam dia orang Islam, tapi bila Yahudi Bani Qainuqa, sekutu rapat dia dulu baik sangat dengan dia, tengok Nabi SAW ikat, dia bimbang Nabi bunuh ke semua orang-orang Bani Qainuqa, dia pergi minta kat Nabi SAW, dia tarik baju Nabi, tarik pegang baju Nabi ni, dia minta kat Nabi SAW suruh lepaskan Bani Qainuqa. Jadi Nabi SAW melihat keadaan pada ketika itu tak sesuai kalau Nabi terus berkasar, lalu Nabi kata, hum lak, mereka kamu. Tapi akhirnya, tuan-tuan, Yahudi Bani Nadir buat keputusan untuk tinggalkan Madinah, pindah keluar daripada Madinah. Akhirnya Nabi SAW melepaskan Bani Qainuqa atas desakan Abdullah bin Ubay. Namun begitu Bani Qainuqa akhirnya dihalau daripada Madinah akibat mengganggu keamanan dan melanggar perjanjian dengan umat Islam. Jumlah tentera Bani Qainuqa ialah seramai 700 orang, bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Bukan sikit-sikit orang Yahudi Bani Qainuqa yang ada di Madinah Al-Munawwarah saja, pada kita tak campur dengan Bani Nadir, tak campur lagi dengan Bani Quraidah. Mereka lah yang mula-mula langgar perjanjian. Sepatutnya dah ikat perjanjian, mau duduk dengan aman damai di kota Madinah Al-Munawwarah, mereka tak sepatutnya buat tindakan tersebut. Tapi bila buat lagu tu, Nabi tak biar, Nabi tak bagi muka, sebab mereka ni bahaya kalau dibiarkan terus berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tindakan
yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ni tuan-tuan tak sama dengan tindakan seorang sahabat yang bernama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu daripada Bani Auf, yang juga merupakan sekutu rapat Bani Qainuqa. Dia orang daripada Aus, tapi dia juga baik dengan orang-orang Bani Qainuqa ni tuan-tuan. Beliau telah bertindak memutuskan hubungan dengan Bani Qainuqa disebabkan tindakan jahat mereka terhadap umat Islam. Jadi dua-dua ni sekutu baik, rapat, kawan, teman rapat dengan Bani Qainuqa daripada zaman jahiliah lagi. Abdullah bin Ubay dia ambil sikap bila orang-orang Yahudi Bani Qainuqa menghina Nabi, melakukan tindakan tidak baik terhadap umat Islam, dia jaga sekutu dia, biar dengan Nabi dia tak peduli. Tapi Abdullah ataupun apa nama Ubadah bin As-Samit, dia ambil tindakan berbeza dengan Abdullah bin Ubay. Dia menyebelahi umat Islam. Sebab itu musuh, takkan kita nak menyebelahi musuh. Musuh yang buat kau ajak kepada umat Islam, takkan kita nak bersama dengan musuh. Ini dua tindakan yang berbeza dilakukan oleh dua orang sahabat ni. Dia panggil wala. Wala Abdullah bin Ubay tetap kepada hak yang jahat ni, hak musuh ni, hak orang kafir ni. Tapi Ubadah bin As-Samit bila berhadapan dengan musuh Islam, dengan orang kafir ni, berbanding dengan Nabi, dia putuskan hubungan dengan orang-orang kafir. Dia tetap bersama dengan Islam. Tindakan beliau berbeza dengan Abdullah bin Ubay yang tetap berpihak kepada Bani Qainuqa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkara ini seperti berikut. Tahun ini tuan-tuan, saya sajalah bawa ayat ni panjang-panjang ni sebab ada benda dalam ayat ni yang perlu diambil perhatian oleh umat Islam kalau kita tak tahu cerita ni. Iaitu tuan-tuan tengok, sebelum kita baca cerita sebenarnya daripada ayat ni, tuan-tuan tengok ayat yang ke-55 dalam surah Al-Ma'idah ni. Perhati cara ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan tengok makna ayat ni. Dia mula tahun ni, kalau ni saya tak tanda, patutnya saya tanda. Ni di muka surat 153 ni, kalau di bahagian makna ayat tu, tuan-tuan kira baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak? Daripada bawah tu, bilang daripada bawah, tang terjemahan surah Al-Ma'idah tu, bilang buat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesungguhnya innama waliyukumullah. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah. Ambil tuan-tuan. Syiah tuan-tuan, dia terjemah ayat ni lagu ni. Dia cukup hafal ni. Ni antara ayat-ayat yang Syiah mana pun dia mesti hafal ayat ni tuan-tuan. Jadi kalau ada siapa hafal ayat ni kira Syiah kan tuan-tuan. Tak lah lagu tu. Tapi kalau tuan-tuan jumpa geng-geng Syiah, ni hujah mereka lah. Saya akan dulu duk dialog dengan puak-puak tu. Jadi ayat-ayat ni saya tahu dah dia duk guna ayat ni. Satu lagi ayat hak popular dia guna, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kita buat apa? Duk baca tahlil. Tapi kita baca saja ya. Kita tak tahu makna apa. Syiah guna ayat tu nak bagi orang masuk Syiah, tuan-tuan tahu orang. Ni satu lagi ayat ni. Jadi apa makna ayat ni? Syiah terjemah sesungguhnya pemimpin kamu. Wali ni dia ada banyak makna. Salah satunya boleh kita terjemahkan dia dengan pemimpin. Lagi makna wali, orang yang mempunyai kuasa terhadap kita. Kan wali kan? Wali nikah. Lagi orang yang dikasihi, yang paling kita sayang, pun wali juga. Okay. Jadi Syiah akan terjemah ayat ni,
sesungguhnya pemimpin kamu yang kamu kena terima kepimpinan dia hanyalah Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan mereka rukuk. Wa hum raki'un tu, depa buat keluar zakat, yu'tuna zakat, depa bagi zakat. Masa depa bagi zakat tu bila masa sedang rukuk sembahyang. Tu pelik depa terjemah tu. Ada orang bayar zakat masa tengah rukuk tu. Depa kata ada, iaitu Sayyidina Ali. Dia bawa lah riwayat ni. Dalam kitab-kitab Ahlussunnah pun ada riwayat tersebut. Ulama-ulama kita bubuh, tapi riwayat itu tak betul. Riwayat itu salah. Tambah dalam riwayat kitab-kitab Syiah ke, sahih, hak ni sahih ni. Mutawatir depa kata. Iaitu satu ketika kata depa, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu duduk tengah sembahyang. Tiba-tiba ada orang masuk dalam masjid. Mayang sunat tanu seorang, mayang sunat tanu seorang dalam masjid. Ada satu orang miskin. Dia masuk dalam masjid, dia minta siapa-siapa boleh bagi zakat ke dia. Dia pergi ke orang ni buat tak tahu. Orang nak sembahyang. Pergi ke orang ni buat tak tahu. Akhirnya Sayyidina Ali panggil dia. Masa tu Ali duduk tengah sembahyang, duduk tengah rukuk. Sayyidina Ali pun buat keluar cincin dia, bagi kepada laki-laki tersebut. Bayar zakat ketika sedang rukuk. Dan Syiah percaya semua 12 imam mereka tu semua pernah melalui keadaan ini, iaitu membayar zakat ketika sedang rukuk dalam solat. Bawa riwayat dia macam-macam lah kalau tuan-tuan buka kitab-kitab Syiah ni. Dan Syiah percaya. Padahal cerita ni tuan-tuan mengarut, tak masuk akal tuan-tuan. Awak yang nak bayar zakat tengah duduk sembahyang kan? Kalut betul mana langsung kan? Tunggu sekejap lagi habis sembahyang dulu. Tengah sembahyang nak kata bersegera nak melakukan kebaikan. Dia nak nampakkan kelebihan Sayyidina Ali sesuai dengan ayat ini. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Dia tahrif terjemahan ayat ni. Ayat ni bukan nak abang wa hum raki'un tu dalam hal keadaan depa sedang rukuk. Rukuk ni boleh macam-macam makna. Antara maknanya ialah depa bayar zakat, depa semayang tu dalam keadaan mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tu terjemahan yang kita buat. Dia terjemah harfiah. Mana rukuk, merukuk sembahyang. Dan cerita ni dijawab oleh para ulama kita tak betul. Kata para ulama kita, Sayyidina Ali ni tuan-tuan terkenal dalam sirah sebagai seorang yang miskin. Hatta masa nak menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha tak mampu nak bayar mahar. Nak menikah pi minang Fatimah. Nabi tanya dia, ada apa nak bagi mahar kepada Fatimah? Dia tak ada apa. Nabi SAW tanya dia, bukankah dulu aku pernah bagi ke kamu satu baju besi Al-Hutamiyah? Ali kata ya. Takkan nak bagi baju besi buat mahar tuan-tuan? Kalau tuan-tuan mau terima tak? Depa minang minta 8,000 saja contohnya. Saya tak ada apa, ada baju besi lama sebuah sebiji. Tak bagi. Hak itulah mahar dia. Mahar yang diberikan oleh Sayyidina sebab dia miskin. Tak cukup lagi untuk nak beli kelengkapan rumah dia dengan Fatimah. Pergi cari ada satu pokok nama dia Al-Idkhir. Pokok ni kadang-kadang digunakan oleh para sahabat ni sebagai wangian. Dia pergi cari, pergi kutip ni. Macam orang dulu, orang Malaysia lalu pergi cari daun apa dia jual mahal macam rumput ni tu, apa mah? Jarum mah. Macam tu lah. Pergi kutip ni, punya apa? Punya tak ada duit. Nak buat modal, nak buat hantaran perkahwinan dengan Fatimah radhiyallahu anha. Tiba-tiba abang kata dia bayar zakat. Wajib ke Sayyidina Ali bayar zakat? Harta pun tak ada, tuan-tuan miskin. Dia layak terima zakat. Bukan dia bayar zakat. Jadi para ulama kita mengarut. Cerita yang dibawa oleh buah-buah Syiah tak pernah sabar.
Duduk tengah rukuk, kawan-kawan hak miskin tu pun amboi orang duduk sembahyang, hang tunggu lah saat nak pergi minta ni, saya nak zakat dah. Kawan tu duduk tengah sembahyang. Cerita tak masuk akal. Tapi orang-orang yang sesat ni tuan-tuan, hak geng-geng yang sesat-sesat tak kira lah mai tang mana pun tuan-tuan, hak cerita pelik-pelik, cerita hak tak masuk akal ni, hak tu dia cukup beriman. Cukup percaya. Tu yang sampai Jabatan Agama Negeri Kedah lah ni tuan-tuan, terpaksa buat program membasmi khurafat di Negeri Kedah. Ni di Kedah. Baru ni buat belah Balin. Baru orang Balin kata khurafat tang mana Balin, yang ada belah Yan apa kata. Dah ada Gunung Jerai. Pi Balin atok kata ni dia tahu pasal nak basmi benar-benar khurafat, kepercayaan kahut yang ada. Kita tak usahlah sampai nak percaya benar-benar pelik-pelik, sampai tak masuk akal, sampai dakwaan setengah-setengah asatizah ni, sampai lah ni dakwah bila ada timbul masalah apa-apa, cari tak jumpa punca, selak terai, tanya, ya Rasulullah, macam mana nak selesai masalah kami ni? Amboi, sampai tara tu tuan-tuan, nak menyelesaikan masalah, janganlah melampau sangat sehingga merosakkan disiplin ilmu. Dulu kalau tuan-tuan, kalau lagu itulah Islam tuan-tuan, kita tak perlu kepada orang-orang seperti Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari nak tahu hadis sahih tak sahih, merantau dari satu negeri ke satu negeri yang lain, pergi cari ni. Daripada dia duduk di Bukhara, Azerbaijan lah ni tu kan, pergi kata, pergi ke Baghdad, 8 kali pergi ke Baghdad nak pergi cari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan para ulama hadis. Pi sampai ke Yaman, pi ke Madinah, pi ke Makkah Al-Mukarramah, pi ke Syam, rata cari hadis. Tak ada Imam Bukhari diriwayatkan nak tahu hadis dia sahih ke tak, telak terai ni tak, guna dulu apa kaedah yang ada, kemudian barulah sembahyang 2 rakaat. Setelah dia pasti hadis ni sahih, baru tulis dalam buku dia. Tiba-tiba mai dakwaan-dakwaan hak pelik-pelik tuan-tuan, terus ada pakai lah. Tu merosakkan agama semua. Tuan-tuan bayangkan, kita dapat hadis ni dhaif, hadis ni maudhu'. Tiba-tiba dia kata, semalam saya tanya Rasulullah kata hadis tu sahih. Oh, mampus malu betul tuan-tuan. Habis Jabatan Mufti, habis lingkup institusi agama, semua disiplin ilmu Islam ni jahanam habis bila timbul perkara-perkara seumpama ini. Jangan melampau sangat. Jangan melampau sangat dalam persoalan seumpama itu. Ulama-ulama al-Asy'ariyah besar-besar tuan-tuan, besar daripada ada di Malaysia ni, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, Badruddin al-Aini, hak tulis kitab besar-besar. Depa ni punyalah guna keilmuan yang ada. Tiba-tiba kita baca kitab dia baris pun tak betul lagi, pina abang dakwaan pelik-pelik lagu ni. Tak ada Ibnu Hajar cerita karut-karut lagu ni tuan-tuan. Badruddin al-Aini, ramai lagi para ulama lain yang bersusah payah. Mereka pun Asy'ariyah juga, bukan mereka beraliran Wahabi Salafi dah. Kalau tuan-tuan buka terjemah Ibnu Hajar al-Asqalani, dia Asy'ari, tapi dia tak bawa ajaran-ajaran yang mengarut seumpama ini di negara tempat dia duduk dulu. Tidak habis, tak payah baca kita ni tuan-tuan. Pakai dengar Nabi kata sahih tak, hang balik tanya semalam. Takkan lagu tu ikut Islam. Ini benda-benda yang perlu ditentang. Tak kiralah siapa dia tuan-tuan, bila terlalu melampau sangat mengajak ajaran yang bersalahan dengan ajaran Islam yang sebenarnya tuan-tuan. Okey, ni macam buat-buat Syiah lah, bawa cerita hak ngarut-ngarut lagu ni, takkan nak terima. Gunalah akal. Jadi kita nak tolak lagu Munagazah ni tuan-tuan, kita dengan cara kita mengetahui dipanggil sebab nuzul ayat. Jadi bila kita baca cerita Bani Qainuqa' tadi, kita tahu ayat ni turun kerana cerita peristiwa Bani Qainuqa', iaitu Allah memuji tindakan Ubadah bin As-Samit yang memutuskan hubungan dengan puak-puak Yahudi Bani Qainuqa' bila mereka menderhaka kepada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menegur sikap orang-orang seperti Abdullah bin Ubay, yang walaupun orang jahat tu, puak-puak Yahudi ni buat tak senonoh terhadap umat Islam, dia nak jaga musuh juga. Biar rosak agama tak apa, yang penting nak jaga hubungan dia dengan puak-puak kafir tu. Ini tak betul.
Jadi Allah Subhanahu wa taala cerita, tuan-tuan. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Jangan duk pi jadikan puak-puak Yahudi, Nasrani sebagai wali kamu. Wali ini banyak makna. Dalam ni dia terjemah apa tuan-tuan? Wali ini sebagai pemimpin-pemimpin kamu, sebagai orang-orang kesayangan kamu, orang-orang yang kamu berharap kasih sayang mereka kepada kamu. Itu makna wali. Jangan duk jadi buat-buat kafir ni. Percaya orang bukan Islam lagi baik daripada orang Islam. Ini tak betul, tuan-tuan. Duduk keluar orang Islam, apa nama, orang kafir yang adil lebih baik daripada orang Islam yang zalim. Ni nukilan ni mai daripada Syiah. Nukilan tu mai daripada Syiah. Seolah-olah memang orang kafir tu baik, orang Islam ni semua perasuah, orang Islam ni semua jahat belaka. Betul ke dakwaan tersebut? Jadi Allah tegur sikap umat Islam, sikap golongan al-munafiqun di Madinah al-Munawwarah, supaya orang yang datang kemudian mengambil pengajaran dan pelajaran. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka adalah pemimpin terhadap sebahagian yang lain, mengasihi sebahagian yang lain. Kalau kita masuk di kalangan mereka, kita jadi sopa mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sesiapa di kalangan kamu yang menjadikan mereka pemimpin mereka, maka dia sebahagian daripada mereka. Macam Abdullah bin Ubay tadi ni kan, oleh kerana wala dia diberikan kepada puak-puak kafir Yahudi ini, walaupun dia bukan Yahudi, dia mengaku Islam, sebenarnya dia sopa dengan puak-puak tu. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak ada beza apa dengan puak-puak tersebut. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Allah tak bagi hidayah kepada puak-puak zalim. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Ni Allah nukilkan kata-kata Abdullah bin Ubay masa dia pi jumpa Nabi, minta Nabi lepaskan puak-puak Yahudi yang Nabi SAW tangkap tersebut. Kamu melihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit bersegera untuk menyelamatkan mereka. Mereka kata apa? Kami takut nanti kalau dibunuh buah-buah ni, mereka ni dihalau daripada Madinah, mereka tak ada dah. Kalau musuh main menyerang kita, siapa nak tolong kita? Nanti kalahlah kita sebab mereka ni tak ada. Kita kena bergantung kepada buah-buah kafir ni. Jadi Allah tegur sikap tersebut. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemenangan kepada kamu dengan cara lain. Tersebut harap buat kafir tu baru kamu boleh menang. Moga-moga Allah mendatangkan kemenangan kepada kamu. Au amrin min indih, atau sesuatu daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bagi kemenangan dengan pelbagai cara. Yang kita duk nampak kalau puak ni tak tolong, puak kafir ni tak tolong, kalahlah kita. Tak, kalau Allah kata menang, Allah akan bagi kekuasaan kepada umat Islam. Allah boleh bagi dengan 1000 cara yang tidak terfikir oleh umat manusia. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Bila Allah beri kemenangan kepada umat Islam, maka akhirnya puak-puak tu akan menyesal pada satu hari nanti. Nanti baru menyesal. Wa yaqulu alladhina amanu ahaula'i alladhina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Maka kerana itu menedah, dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahawasanya mereka benar-benar beserta kamu, rosak binasalah segala amalan mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau kita sikap lagu tu, akhirnya rosak amalan kita kerana kita memberi wala kepada golongan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Rugi kita di hari akhir, habis amalan kita, keluar kita silap-silap daripada Islam. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin
yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Allah sindak buat hak yang berserta dengan Abdullah bin Ubay, daripada bersama dengan puak Yahudi, daripada keluar daripada Islam. Korang lagi orang nak sokong Islam, dah lah puak-puak kafir tu kita rugi dah mereka. Ni hak sokong mereka pula kan, di kalangan orang Islam ni rugi lagi kita, so kita korang rugi kita. Allah kata, wahai orang Islam, jangan duk bimbang, jangan duk takut. Kalau ada di kalangan orang Islam yang sanggup murtad, tinggalkan agamanya kerana nak membela puak-puak kafir tu, tunggu nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Jadi tu harus takut. Nanti Allah main cara lain pula. Allah akan bangkitkan golongan lain pula yang sangat sayang kepada Allah. Allah pun kasih kepada mereka, dan mereka akan berjihad sehingga akhirnya Allah beri kemenangan kepada umat Islam. Kemudian tuan-tuan, baru masuk ayat tadi. Allah kata apa? Innama waliyukumullah, sesungguhnya penolong kamu, pemimpin kamu. Boleh terjemah banyak macam-macam kan, saya sebut tadi ni kan. Pemimpin kamu hak sebenarnya, penolong kamu, wali, orang yang dikasih, yang kamu kena sayang dan kasih, bukan orang macam puak-puak geng Abdullah bin Ubay tersebut, tapi macam Abdullah bin As-Samit, macam Ubadah bin As-Samit, yaitulah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, yang menunaikan zakat, dalam keadaan mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ni kata Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala merujuk kepada tindakan Ubadah bin As-Samit tu. Bukan macam atas tadi ni, ialah Abdullah bin Ubay. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin mereka, sebagai orang yang mereka kasihi, sebagai penolong mereka, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yakni mana dia? Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti akan menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Macam tu kamu kena jadikan sebagai orang yang kamu kasihi, orang yang kamu sayangi, orang yang kamu boleh terima mereka sebagai pemimpin-pemimpin dalam kehidupan kamu. Bukan macam hak yang puak-puak Syiah dakwah tersebut, tuan-tuan. Ayat ni cerita hak lain terus. Tuan-tuan dia pergi ambil ayat ni di luar konteks cerita perang, dak dia pergi ambil Ali, dia kata Ali pemimpin. Ni ialah sesat yang menyesatkan bila kita tidak mempelajari sirah nabawiyah. Bila kita belajar sirah, kita tengok pula ayat ni, tuan-tuan ada Syiah mai dakwah ayat ni turun kepada Saidina Ali, kita mengarut. Baca di depan, baca kemudian, ni cerita apa ni? Ni bukan cerita duk bagi sedekah dalam masjid, ni cerita bab peperangan Bani dengan Qainuqa. Nabi halau bawa Bani Qainuqa daripada Madinah. Nabi tegur sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian satu lagi kita baca bila tuan-tuan Saidina Ali mengahwini Fatimah ni, lepas daripada peristiwa ni, Nabi SAW mengahwini Fatimah radhiyallahu anha. Dia dalam keadaan miskin, bayangin, nak cari mahar pun tak ada. Tentu dia berkata dia dapat zakat, bagi zakat ke orang. Nanti mungkin kita cerita sekilas kot perincian perkahwinan ini pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Jadi akhir sekali tuan-tuan, insya-Allah kami tim Yayasan Amal Malaysia akan ke Uganda insya-Allah tahun ni. Tak jadi pergi ke Nigeria sebab dia pilihan raya. NGO sana besar yang suruh mai bahaya, Pak ekstrim.
lagi tak pasal-pasal nak pergi buat korban, kali-kali kan kami jalan kan, kita tak pergi kita tukar route kita pergi ke Uganda insya-Allah, dan ada satu tim akan ke Chad, tempat kita pergi 2-3 tahun sebelum ini. Jadi peluang untuk tuan-tuan berkorban ni masih terbuka luas lagi sampai 6 hari bulan insya-Allah. Asal 7 lah kita awalkan sehari, sebab 6 tu kami dah kena bertolak dah ke sana insya-Allah, sebab kemungkinan katanya raya haji awal sehari. Di sanalah, sini wallahu taala a'lam. Tuan-tuan tunggu pengumuman lah yang tu. Jadi tolong sampaikanlah, kok lah ada mak menekan ke, tok menekan kita ke, ada sepupu sepapat kita yang nak buat korban, nak pergi masjid tutup dah kan lah ni, banyak masjid dah tutup dah. Jadi ada peluang lagi tuan-tuan, habaq kepada mereka terus lepas peluang lah korban ni. Sebab korban ni tuan-tuan 4 hari tu ada masa tempoh tu, waktu lain tuan-tuan ada duit banyak mana pun tak boleh buat korban, pahala dia besar. Pahala korban ni Nabi SAW sebut bikulli sya'ratin hasanah, setiap selai bulu satu pahala. Sahabat tanya Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, agak-agak lah kambing sekong bulunya mana tuan? Cuba kira orang esok tangkap sekong bilang ada 10,000 tuan, agak-agak 100,000 dah tuan. Pasal lebih tuan, saya pun tak tahu nak agak, silap-silap 1 juta apa bulu dia tuan-tuan. Tambah kami kalau sembelih kambing sana hak kibas ekor bulu ekor saja apa tak tahu macam mana, tak kira hak tang lain lagi. Bikulli sya'ratin hasanah, setiap selai bulu satu pahala, satu kebajikan Allah Subhanahu wa taala berikan. Tiba-tiba kita terlepas, kita tahu Allah tak adalah tahun ni nak daftar tutup dah, biar pilih tahun depan. Gamak ke tuan-tuan, 300 boleh daftar melalui Yayasan Amal Malaysia. Tuan-tuan jumpa Ustaz Hafiz ke ataupun pejabat Yayasan Amal berdekat tuan-tuan pergi ke pejabat Yayasan Amal, abang kata saya nak daftar ibadat korban dengan harga RM350 satu ekor ilmu. Kalau tuan-tuan nak buat kambing RM480. Kalau hadiahkan pula sekong lagi, kita duit lebih kan, pada ayah kita sekong, mak kita sekong lagi, bahagia ada mak kita dan ayah kita tuan-tuan, bahagia Allah. Dia kata alhamdulillah, dulu anak aku bagi 3 alung ke dia buat kat korban, ni bagi sampai 3 alung, tinggal rumah sebiji nak buat korban kat pak pun kedekut. Pak kata kalau aku tahu aku tak bagi tak apa kat hang, dekut sangat. Jadi moga-moga tuan-tuan bila kita buat amal-amal soleh, bagi tahu anak-anak kita, insya-Allah kita mati esok anak-anak kita pula buat kat kita. Bikulli sya'ratin hasanah, setiap selai bulu satu pahala untuk kita. Aqulu qawli hadha. Ada nak tanya apa-apa kan Ustaz? Tak ada? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.